Aktiviti ini dilihat dari sisi sukan, rekreasi dan ekspedisi. Perlukan kerjasama yang padu dan kebolehan mengemudi perahu. Implikasinya boleh mengembangkan kemampuan fizikal ke tahap maksima. Inilah Go Travel, Go Deep. Saya tahu water rafting berada di banyak tempat di Malaysia ni, salah satunya di Perak. I think it's a really fun activity, especially for youngsters to just go and have fun and very exciting, very thrilling. Okay, sebagai pendapat saya rasa rakyat Malaysia perlulah pergi ke water rafting kat negara kita dulu. Cuba dulu semua water rafting ada negara ni. Contohnya dekat Perak tu lah, tempat dia cantik sangat. So perlu cuba dekat negara Malaysia dulu, barulah kita pergi ke luar negara. It depends on the person. If your mindset is strong, then if you're ready to take the risk, then it can be really nice experience. It's not like you have to take the necessary precautions, of course, but it's not that dangerous. I don't think so. Yes, of course. Kuala Kubu Baru atau sinonim dengan singkatan KKB. Pusat pentadbiran daerah Hulu Selangor yang lengkap menjadikan penduduknya tidak perlu ke Kuala Lumpur, Rawang atau Tanjung Malim untuk berurusan dengan agensi kerajaan ataupun bank. Farah dah tak sabar dah nak beraksi. Dan kali ini, Farah mengajak seorang rakan untuk turut serta sekali. Syawal Aiman. Buat kalangan mereka yang gemarkan aktiviti lasak dan ekstrim, Kuala Kubu Baru bukanlah satu tempat yang asing lagi. Suasana nyaman dan udaranya yang segar di sini seperti berada di pusat peranginan tanah tinggi. Anda penggemar aktiviti lasak dan ekstrim? Sebelum memulakan aktiviti, pastikan kita isi perut dahulu. Makanan kita dah sampai. Lapar yang mana? Tak sabar makan. Sebelum menuju ke lokasi aktiviti, Aiman dan Farah singgah dahulu di kampung orang asli Geraci untuk berjumpa dengan Pak Hitam. Bukan Pak Hitam yang kat sebelah Farah ni tau. Hai, sekarang saya dekat perkampungan orang asli. Inilah kediaman Pak Hitam dan sebahagian daripada 84 keluarga yang telah diberikan penempatan semula di sini. Walaupun penduduk di sini hidup agak jauh dari kawasan bandar, mereka tidak kekok, tahu hidup bermasyarakat, ramah dan berbudi bahasa. Penempatan mereka pada asalnya adalah kawasan dasar di mana Tasik Empangan Selangor kini berada. Pak Hitam berpengalaman lebih 10 tahun sebagai penjaga aktiviti arung jeram di KKB. Sungai Selangor di Kuala Kubu Baru adalah satu-satunya destinasi untuk aktiviti arung jeram yang terdapat di Selangor. Saya Muhammad Nasir bin Abdul Rashid. Okey, saya buat rafting ni hampir 7 tahun. Bukan sekadar di Kuala Kubu Baru, malah di Hulu Slim dan juga di Gopeng. Di samping rafting, saya juga ada buat paintball, waterblock, board surfing,
kayak dan juga whitewater kayaking. Okey, untuk melakukan aktiviti rafting ni tak semestinya anda perlu 5 orang, di mana seperti yang kita tahu satu bot tu boleh muat 5 orang. Okey, sekiranya anda 3 orang ataupun 2 orang, anda boleh join dengan grup-grup lain lah. Okey, selamat datang ke whitewater rafting Kuala Lumpur Baru. Okey, ni pedal, kita ada cara pegang dia. Okey, yang bentuk ni T ni kita panggil dia T-grip. Okey, ni dia punya pedal shaft, ni pedal blade. Okey, cara pegang pedal, kita masukkan ibu jari dekat dia bahagian T-grip dia, kita genggam T-grip dia macam ni. Okey. Okey, jangan pegang pedal macam ni ya, sebab apa? Kalau kiranya pedal ni terhentak muka sambil ni, okey, rasa sakit lah sebab kita tak ada steady. Okey, jadi kita pegang macam ni, kalau kena muka sendiri pun sakit. Okey, cara duduk dalam bot. Okey, kita kena duduk macam ni. Okey, ni cara duduk dalam bot jangan duduk di bahagian tengah, di depan dengan di belakang. Okey, tak boleh duduk. Sebab apa? Depan dan belakang hanya untuk guide. Okey. You hanya dibenarkan duduk di kawasan ni saja. Okey, bila kita duduk dalam bot, okey, jangan sekadar duduk tegak sebab apa? Kena sengitkan badan sedikit ke tengah. Okay, supaya kita lebih balance dalam bot. Kalau kita tak mendayung lah. Okay, kita akan ada beberapa arahan dalam bot. Arahan pertama, okay, guide akan bagi arahan in simple English. Kalau dia cakap pedal forward, okay, kita celup pedal dalam air. Okay, paras ni air ya. Jangan cekik sangat, jangan dalam sangat. Okay, kita pedal forward. Pedal forward harder. Kena pedal lebih laju dan kuat. Kemudian kalau guide cakap back pedal, okay, back pedal. Sama juga kalau guide cakap back pedal harder lah. Kiranya ada jeram yang tak berapa besar, biasanya jeram yang level 3. Okay, guide akan cakap hold on. Bila guide bagi arahan hold on, pegang tali. Okey, tali keliling bot ni kita panggil dia parameter rope. Okey, pegang tali dan sengitkan badan ke tengah. Okey, pastikan lunjuk ke depan, jangan ke belakang. Sebab apa? Takut pedal ni boleh terhentak kena muka kawan orang belakang. Tidak usah cemas. Aktiviti ini selamat dan menyeronokkan. Berikut adalah alatan dan kelengkapan yang digunakan dalam aktiviti arung jeram. Rakit pelampung, jaket keselamatan, tali panjang, pendayung, topi keselamatan. Okey, ini part yang paling penting. Sekiranya anda jatuh keluar daripada bawah bot, daripada bot, bila kita jatuh dalam bot, satu tangan pegang pedal, satu tangan tak capai tali bot. Okey, kemudian kita pegang tali dengan pedal sekali. Orang yang paling berhampiran dengan dia, okey, ambil pedal dulu supaya senang kita nak rescue dia. Kemudian kita tarik dia punya life jacket. Okey, kira 1, 2, 3. Sebelum kita tarik, kita celup dia dalam air. 1 second. 1, 2, 3. Tarik. Okey. Bila kita hanyut dalam sungai yang berarus deras, jangan berdiri tegak macam ni. Sebab apa? Kaki kita boleh sangkut antara celah batu. So, cara yang betul, kaki kita kena
sini ya, sentiasa di depan. Kalau nampak halangan batu ke apa, kita tendang yang bagi kena badan. Kalau nak ke kanan, kita kaya tangan kiri, habis kiri kita kaya tangan kanan. Hingga kalau ada nampak bot berdekatan, kita berenang ke arah bot ataupun kawasan-kawasan yang tenang. Okay, jom. Semua nampaknya fokus dan bersedia untuk bergerak. Tunggu apa lagi? Sungai ini mempunyai jeram yang deras dari grade 2 hingga grade 4 dengan air yang sejuk dan jernih. Rafting di sini mengambil masa kira-kira 2 ke 3 jam. Bergantung kepada paras air dan saiz kumpulan. Saya Syawal Aiman. Saya Antilia. Dia dari Sarawak. Kuching. Saya dari Rawang. Ini kali pertama saya mencuba aktiviti ini dan dia sangat seronok. Sama-sama. Nanti pertama kali. So far tak dengar lah ada ketidak ni. Tapi jeram-jeram macam ni ada dekat Belaga. Tapi Nanti tak tengok lah ada orang buat aktiviti ni. Sebab tu untuk passenger boat naik pergi kampung orang. Anak ni memberi semangat untuk cuba rafting ni. So nanti cubalah. Saya sangat takut sebab saya tak ada pengalaman langsung mencuba aktiviti ni. So saya sangat takut air sebenarnya, lagi-lagi air sungai, sebab imajinasi saya akan fikir benda-benda yang lain. Contohnya seperti buaya, ular. Tak ada, mana ada buaya dekat jeram-jeram. Tak ada, itulah. Patut Aiman tak boleh takut sebab buaya tak ada kat air deras. Alhamdulillah selamat sampai, tapi dekat jeram yang keempat ni. Keempat. Anti tenggelam, jatuh. Saya sikit lagi nak langgar dengan batu Tapi saya berjaya selamatkan diri saya lah. Dia selamat diri dia sendiri. Tentu sekali kan? Mesti cuba. Tempat yang best. Saya rasa sangat puas hati lah sebab dapat melonjakkan diri lagi kepada satu tahap yang baru. So keberanian saya dah melepasi semua cabaran kat sini.
Malaysia, aktiviti ini sangat popular juga. Walaupun segala kelengkapan cukup, namun kita tidak dapat mengelak daripada mengalami kecederaan terutamanya semasa berlanggar batu sungai kerana air yang sangat deras. Jika berlaku insiden lemas semasa beraktiviti, apakah langkah-langkah yang harus dilakukan? Jika anda seorang penyelamat terlatih dan mangsa tidak sedarkan diri, anda perlu mengharum ke dalam air atau berenang ke arah mangsa. Jika anda menyelamat dari dalam air, kekalkan kepalanya ke bawah bagi mengurangkan mangsa menelan air. Setelah berada di daratan, baringkan mangsa dalam keadaan terlentang di atas kain tebal. Selimutkan mangsa untuk mengelakkan mangsa dari terdedah kepada angin. Buka salur udara, periksa pernafasan dan bersedia untuk memberi bantuan pernafasan. Jika perlu, lakukan CPR. Anda tidak perlu mengeluarkan air yang ditelan mangsa. Buat persediaan untuk menghantar mangsa ke hospital. Jika umpamanya berlaku sesuatu kemalangan semasa melakukan aktiviti whitewater rafting ni, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama sekali, yang sudah pasti kita perlu mengeluarkan mangsa dari air sebelum berlakunya umpamanya kelemasan dan membaringkan beliau di atas di tebing sungai ataupun di suatu kawasan yang selamat lah. Dan yang paling penting sekali umpamanya jika berlaku kecederaan di bahagian tengkuk atau kepala, yang pasti kita perlu menstabilkan kawasan tersebut, jangan menggerakkan pesakit tersebut terlampau banyak lah. Yang umpamanya jika beliau tak sedar diri, yang pertama sekali kita cuba pastikan yang beliau boleh bernafas, kerana beliau baru saja keluar dari air, mungkin kelemasan dah berlaku dan kita perlu melakukan CPR jika beliau tidak bernafas. Tapi jika beliau bernafas, itu satu tanda yang elok, dan yang seterusnya memanggil untuk pertolongan tanpa menggerakkan beliau dengan terlampau banyak, kerana jika umpamanya berlaku kecederaan di bahagian tengkuk ataupun di tulang cervical, kemungkinan ada berlakunya kecederaan kepada saraf tunjang, dan pergerakan yang berlebihan mungkin melebihkan lagi kecederaan tersebut. Itu yang paling penting.
kali saya main sukan air arung jeram. Untuk orang yang pertama kali macam saya ni dah terus masuk ke tahap keempat. Dengan kondisi badan saya yang tak berapa sihat hari ni, tapi saya tetap menjalankan tugas saya. Saya ingat benda ni biasa je. Okey, dengan air kita pedal lah, kita dayung. Tapi bila dah masuk ke air tu baru saya tahu ada dia punya arus tu yang kuat. Lepas tu ada air dia tenang, batu-batu menurun ke kiri ke kanan. Jadi tak sangka jugalah dia mencabar. Okey, saya sendiri pun tak sabar untuk cuba sukan air arung jeram dekat tempat lain pula. Saya nak mencari lagi yang lebih tinggi lah, kalau boleh dapat jeram yang lebih tinggi. Tapi untuk pengalaman pertama saya ni sangat best dan saya macam dah tertarik dan saya berminat untuk buat lagi. Apa yang saya belajar, sukan ni dia perlukan teamwork di mana bila kita dah dibagi guide, okey, fun paddle semua kena sama-sama buat. Kalau satu buat yang lain, satu buat lain, kita akan tak teratur. Dan tadi kita ada golongan yang lebih berumur, ada yang 30-an, ada yang lebih muda pun. Semua best. Jadi saya rasa aktiviti ni sesuai untuk semua golongan umur. Okey, aktiviti arung jeram ni sangat mengujakan. Saya dah. Cabarlah diri anda.